Menarik hari ini. Penyakit demensia. Apakah yang masyarakat perlu tahu? Penjagaan dan rawatan terbaik untuk mereka. Saya Amira Rosli dalam siaran Sulung Saya bersama Nona. Bersama pengacara Nona, Amira Rosli. Nana Nona, inspirasi wanita untuk semua. Juga mengetahui kehebatan pemain permainan dalam talian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak Anim? Begitu kusyuk sekali membaca surat khabar pada hari ini. Betul, macam-macam cerita hari ni yang kita nak kongsikan juga. Cerita pasal Anim muka surat apa? Ada, tapi rahsia. Kita cerita yang penting-penting je kepada anda semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya dan juga Afad hari ini bersama dengan anda di Malaysia hari ini untuk 16 Jun. Bersamaan dengan 16 Zulkaidah. Apa khabar anda semua? Kita harapkan yang terbaik pastinya. Dan hari ini kita akan mulakan dengan nak ucapkan syabas dan juga tahniah kerana mereka yang bakal meraih keputusan SPM. Alhamdulillah. Jadi pada jam 10 pagi. Pukul 10 pagi. Tapi tadi kalau anda lihat berita tadi pun kita dah lihat sidang akhbar yang telah pun dibuat. Jadi ada peningkatan. Berapa banyak ada peningkatannya? Adalah 0.05 daripada GPN yang tahun lepas, tahun lalu 4.8. Kali ini kita dapat meraih GPN 4.85. Jadi itu menandakan bahawa adik-adik kita ini dah berjaya sebab adik-adik kita ini dah pun melalui fasa-fasa yang mencabar. Kita tahu bahawa SPM patutnya dijalankan pada tahun 2021 tetapi ditangguhkan disebabkan pandemik 2022 bulan Mac tempoh hari. Jadi waktu bulan Mac sekarang ini bulan 6, jadi masih 3 bulan itu adik-adik kita ni ternanti-nantikan keputusannya. Jadi keputusannya pukul 10 pagi nanti adik-adik boleh ambil dekat sekolah masing-masing lah. Dan pastinya adik-adik kena kata orang tu terima dengan hati yang reda. Yang mana mungkin yang mana dapat keputusan yang cemerlang tu alhamdulillah. Tapi yang mungkin dapat keputusan yang kurang cemerlang tu jangan berduka. Sebab kita lihat ramai juga yang dapat berjaya. Dan kalau macam kita tanya kawan tu lambat je dia jawab, kita hormati privasi dia kan. Dan ini bukan pengakhiran untuk adik-adik semua. Dan kita bacakan sedikit, ini ada dalam akhbar halaman 3 untuk utusan Malaysia. Anda boleh dapatkan juga untuk dapatkan info lanjut, tapi kita nak kongsikan di sini keputusan 407 lebih daripada 400,000 calon SPM bakal diumumkan pada hari ini. Ada dua kaedah, satu calon sekolah masing-masing akan pergi ke sekolah untuk mendapatkan keputusan, dan selain daripada itu mereka yang calon persendirian juga boleh menyemak keputusan anda melalui dalam talian. Ada link juga yang disertakan di website KPM untuk anda mendapatkan maklumat lanjut. Okey, dan kalau ada dari kita yang mungkin tidak sempat ke sekolah sebab kita faham mungkin adalah masa-masa tertentu, anda boleh menyemak keputusan anda melalui SMS sahaja. Okey, anda type saja SPM 2021 dengan nama SPM, jarak, nombor kad pengenalan, angka giliran anda dan hantarkan ke 15888. Okey, itu berkaitan dengan keputusan SPM yang bakal diumumkan pada hari ini. Kita juga nak kongsikan antara lain dari sudut kesihatan penyakit demensia. Adakah ini merupakan penyakit ataupun kondisi kesihatan? Tapi sebelum tu kita akan bersama dengan seorang pemenang anugerah Most Trusted TV presenter. Betul. Walaupun kalau ikutkan program ini adalah program Nona ini, kita tahu bahawa ianya bergerak seiring dengan kejujuran saya tahun 1985. Jadi dah tahu tarikh lahir saya bila. Okey. Jadi kelahiran awak Amira Rosli menjadi pengacara pada tanggal 8 Ogos 2021. Jadi kurang daripada setahun Amira Rosli menjadi pengacara Nona, tetapi telah pun mendapat pengiktirafan daripada Reader Digest. Alhamdulillah, tahniah. Alhamdulillah. Ini dia momen-momen ataupun klip yang dapat kita kongsikan bersama dengan anda. Satu momen yang paling indah sekali apabila kita menerima, ialah kita menumpang kegembiraan kan. Berada di bumbung yang sama, program yang berbeza. Tetapi inilah dia, Amira Rosli membuktikan dalam bidang pengacaraan beliau membuktikan dengan memenangi anugerah TV presenter, Most Trusted TV presenter. Jadi terus saja. Terus saja kita bersama dengan Amira Rosli. Waalaikumsalam. Ya Allah, terasa macam kerdil ya di sini. Dia sangat comel pun ada kat depan ni. Betul. Ini dia. Pegang sikit, pegang sikit. Pegang banyak pun boleh. Dapat merasa jadilah. Jadilah kan. Okey, dah duduk sana, Nim.
Kita bersama dengan penerbit eksekutif Nona yang menjadi tulang belakang. Inilah dia individunya yang mungkin pertama kali anda dapat saksikan. Nur Ijwana Muhammad Ishar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami hari ini. Terima kasih kerana jemput kami. Pastinya kita jemput ni ada sebab kan? Sebab apa? Jemput Mira pagi-pagi ni. Kan pagi-pagi. Tapi pagi-pagi muka dia tak nampak pagi ya. Muka dia macam Nona siaran setiap hari Ahad macam biasa. Sama je. Okey, kita nak tanya Amira dululah kan. Sepanjang bersama dengan Nona, pastinya komitmen yang dapat dilihat dan usaha-usaha anda bersama dengan program ini, dia dah macam tak canggung bila kita melihat kepada Amira dan juga Nona sekarang ni. Bagaimana untuk meletakkan diri Amira sendiri membawa satu tanggungjawab yang besar, iaitu program Nona yang kita tahu telah lama berada dalam industri? Okey, alhamdulillah. Mira bersyukur sangat atas rezeki yang memang Mira sendiri tak sangka. Dan selama Mira bekerjasama dengan tim Nona dan sehinggalah ke hari ini, Mira banyak buat homework sebab Mira sangat-sangat baru. Mira masih belajar. Mira sangat berada di bawah dan kemenangan ini membuatkan Mira lebih lagi nak belajar dan itu yang Mira buat. Dan Mira sangat bersyukur Mira ada Kak Ann, Mira ada Kak Rina, Kak Ain di belakang Mira yang sentiasa push Mira untuk jadi yang terbaik di hadapan kamera. Sebab kita ni tak ada basic pengacaraan. Jadi kita agak takut-takutlah juga. Tapi bila dapat tulang belakang yang sangat supportive, Mira rasa kita langgar je, kita take it as a challenge dan inilah yang Mira sajikan sehingga ke hari ini. Walaupun tidak ada basic dengan bidang pengacaraan, tetapi dah pun mencapai anugerah itu satu pencapaian cukup luar biasa. Anda jangan keliru ini bukan program Nona. Tapi Kita Amira tengok dia cakap tadi, kan dia seorang tadi. Kita dah macam dalam program Nona. Tapi Amira pun dah biasa dengan kamera dekat 13 tahun Tapi sebenarnya berbeza kalau nak katakan lakonan dengan pengacaraan. Sebab itulah kata Mira bertuah dan ada orang di belakang Mira yang tapi kunci satulah saya pegang perkataan awak tadi adalah homework. Homework penting. Kan? Jadi tak kira kita bidang apa sekalipun. Kan? Tak kira lah apa saja program, seorang pengacara harus ada homework pada hari ini. Jadi kita jalankan homework kita pada hari ini. Kita nak tanya kepada Kak Ann lah. Biasa kita bagi Kak Ann. Puan Nur Ijwana lah kan. Okey, adakah dengan kemenangan Amira Rosli ni dapat mungkin meletakkan satu tanda level yang terus meningkatlah untuk sesuatu program itu, terutama sekali bagi program Nona ini sendiri, Kak Ann? Okey, pertama kali kami bagi pihak Nona lah ingin mengucapkan tahniah dan juga terima kasih kepada penganjur yang telah menganugerahkan Amira dengan award ni atas platform Nona. Dan secara tak langsung bila Amira menang atas platform Nona, ia akan menaikkan lagi lah program tu dan membuktikan program kita ni orang tahu walaupun dah lebih 30 tahun dalam industri. Sebab bukan senang untuk maintain program yang dah saban tahun keluar tiap-tiap minggu. Apa lagi kita nak cover, apa lagi kita nak sajikan. Dan bila kita dapat Amira sebagai kita punya pengacara, yalah dulu zaman digital, zaman analog dengan digital sangat berbeza. So sekarang bila Amira dalam peredaran zaman yang macam sekarang ni, semua orang tengok media sosial apa semua, kita dapat Amira yang dekat dengan penonton apa semua. So kan sambutan daripada penonton secara tak langsung tu kita dah dapat lah kan. Walaupun bukan hanya menanti pada hari Ahad saja kan. Setiap hari Nona dan juga Amira Rosli ni tidak dapat dipisahkan. Setiap kali mereka mungkin menyaksikan IG dan sebagainya, itulah wajah sekarang ini yang dapat dipertontonkan oleh semua. Amira, kalau kita nak katakan tentang bidang pengacaraan ni, tadi Amira ada cakap cabarannya berbeza kan. Apa antara cabaran yang dilalui sepanjang Amira mengendalikan program ini? Okey, macam lakonan ni kita lebih santai, kita boleh bebas orang kata. Tetapi untuk pengacaraan ni kita lebih kena berilmu lah orang kata kan. Kita kena yang paling penting depan kamera ni body posture. So benda-benda baru ni memang Mira baru belajarlah. So walaupun tak lari jauh tapi memang adalah yang kena belajar setiap hari. Dia sangat cepat hafal skrip saya dengar. Apa cakap? Berapa lama masa biasa nak buat? Contoh ada rakaman. Ada. Berapa lama masa diperlukan? A night before Mira akan go through 1 jam. 1 jam untuk semua segmen. Fokuskan diri tu 1 jam untuk semua segmen. Tapi macam Mira katalah, tulang belakang Mira ni dia bagi tahu tips lah macam mana nak cepat menghafal, macam mana nak lebih cantik. Apa berbeza menghafal dialog lakonan dan juga menghafal info-info ketika pengacaraan?
bezanya kita kena lebih fokus. Sebab Mira ni kalau baca skrip, kalau untuk Nona, Mira tak boleh ada siapa-siapa kacau. Mira kena fokus, concentrate seorang-seorang dan Mira boleh 1 jam tu. InsyaAllah, sebab lagi pun Mira buat macam tu sebab keesokan harinya untuk syuting, Mira tak nak menyusahkan semua orang. Kita sama-sama nak kerja pun nak cepat habis kan. Jadi info-info yang Mira dah go through semalam tu, Mira akan lebih santai lah. Ya, itu juga merupakan tips kepada anda yang mungkin nak cuba dalam bidang pengacaraan. Yang penting penghafalan skrip tu kita kena faham. Itu sahaja. Okey, macam Puan Nur Ijwana sendiri melihat kepada Amira sebagai salah seorang sebab barisan pengacara Nona ni dah ramai. Tapi harapan khas untuk Amira Rosli dalam pengacaraan Nona ini bagaimana? Okey, seperti semua tahulah memang daripada dulu sampai sekarang dah berapa banyak pengacara Nona yang bertukar. So setiap pengacara dia ada kelebihan masing-masing. Sama juga dengan Amira. Dia ada kelebihan dia sendiri dengan keayuan dia, dengan kelembutan dia sesuai dengan program wanita. Dan kita harapnya dia boleh berkembang sebab ini consider macam dia lebih kepada berlakon. So pengacaraan ni dengan harapan Nona boleh kembangkan lagi lah bakat dia. InsyaAllah. Future mungkin tak tahu dia nak buat program apa pula kan. Okey, ramai dari kita yang mungkin nanti-nantikan episod seterusnya Nona hari Ahad nanti kan. Okey, jadi Amira mungkin boleh ambil kesempatan ini untuk memberikan sesuatu lah kepada peminat anda yang terus mengikut anda bukan saja dalam bidang lakonan tapi khususnya untuk program Nona ini sendiri. Silakan Amira. Okey, di kesempatan ini Mira nak ucapkan terima kasih Reader Digest atas peluang dan kemenangan ini dan pastinya buat media Prima dan juga tim Nona dan juga penyokong dan penonton setia Nona kerana sentiasa bersama dengan Mira sepanjang dalam industri ini. Jangan lupa tengok Nona setiap Ahad, okey? Okey. Dan juga special minggu ini Nona ada kita berdua. Boleh kita jemput insya-Allah. Kita dah bagi hint dah bagi betul sebenarnya. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya terutama sekali Puan Nur Ijwana Muhammad Ishar selaku penerbit eksekutif Nona kita dan juga Amira Rosli pastinya pengacara Nona dan kesayangan anda yang kita tampilkan pada anda dalam MHI. InsyaAllah kita doakan terus maju, terus terbang tinggi. Amin. Semoga dapat lagi banyak anugerah selepas ini. Amin. Okey, sekarang ini kita nak cerita berkenaan dengan bola sepak. Kita tinggalkan kegembiraan tu. Awak dah beralih kepada permainan online? E-game sekarang. E-game sekarang. Kira budak-budak digital lah. Budak digital sekarang ni. Sebab apa? Sebab kalau ini untuk adik-adik yang mungkin sekarang ni ambil keputusan SPM kejap lagi. Mungkin ada di antara kita yang mungkin tak ada satu tahap nak mencapai ke peringkat yang level lebih tinggi, mungkin nak masuk U dan sebagainya. Pilihan kan, bagi mereka yang mungkin kaki gamers ni bukan sahaja kaki tapi ini adalah antara cabang dalam pendapatan mereka dan karier mereka pada musim akan datang insya-Allah. Jadi jom kita saksikan. Kita nak kongsikan bersama dengan anda sedikit bingkisan e-gaming sport. Apa cerita? Sama-sama kita saksikan. Okey, jom. Yang muncul di bahagian tengah, 4 ahli pasukan Ori Sport grouping up di bahagian tengah. Boy pun telah sertai mereka. Ada Tanzania, ada RWR sekali. Satu knock yang cantik. Kejohanan Mobile Legends Bang Bang MLBB Piala Asia Tenggara MSC antara acara tahunan yang ditunggu-tunggu oleh peminat sukan elektronik atau e-sports di seluruh dunia. Selepas 2 tahun berlangsung secara dalam talian, MSC Anjuran Muntun Games kembali dijalankan secara fizikal dengan kehadiran penonton. Lebih istimewa, Malaysia telah diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah buat julung kalinya bagi merealisasikan kejohanan Mobile Legends terbesar di Asia Tenggara ini. Dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan serta e-sports integrated, MSC diadakan di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MyTech bermula 11 hingga 19 Jun 2022. 12 pasukan dari Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Kemboja, Myanmar dan Thailand berentak bagi merebut hadiah terkumpul bernilai $300,000 atau 1.26 juta ringgit. Kru Malaysia hari ini diberi peluang untuk menonton sendiri perlawanan antara pasukan yang mewakili Malaysia, Orange Esports bersama RSG dari Singapura pada peringkat play-off. Orange Esports bermula dengan laluan sukar apabila tumpas di tangan juara Mobile Legends Professional League MPL Singapura musim ketiga itu pada pusingan pertama. Tidak berputus asa, kelima-lima pemain iaitu Min, Bond, Gary, Valence dan Man kembali fokus pada 2 pusingan seterusnya sekaligus menghidupkan peluang Malaysia untuk mara ke upper bracket bagi play-off seterusnya.
Status sebagai pasukan underdog sedikit sebanyak membantu pasukan ini untuk kekal tenang ketika beraksi. Antara yang mencuri tumpuan ialah keistimewaan Orange Esports yang memiliki pasangan kembar dalam pasukan. Aiman Zari Anwar, 23 tahun dan abangnya Aimin Zari Anwar mula berjinak-jinak dalam permainan video ini sekitar 5 tahun lalu. Anak kelahiran Pulau Pinang ini mula serius bermain Mobile Legends pada tahun 2019 selepas melihat peluang sebagai sumber pendapatan. Pada dasarnya, pada mulanya, ibu bapa sebenarnya dia takkan bagilah anak dia untuk bermain game. Tapi bila lama-kelamaan kami mungkin dapat satu achievement lah. Mungkin orang kata dari segi prize pool kita dapat. Kat situlah ibu bapa mula nampak game ni ada faedahnya. Bagi jurulatih Khairul Azman Muhammad Sharif atau Paps, 23 tahun, kehadiran pasangan kembar tersebut memainkan faktor penting dalam kejayaan Orange Esports. Mempunyai kembar tu adalah satu bonus. Maksudnya kalau diberi pilihan rasanya pasukan lain pun mahukan kembar. Sebab mereka ni yang especially yang kembar ni memang ada connection ataupun special connection khas. Yang diorang boleh faham cara-cara yang diorang nak main dalam game without bercakap pun. Tapi as things goes on, bukan kembar juga yang membawa pasukan Orange Esports ni pergi jauh. Semua orang dalam pasukan Orange Esports ni membawa fungsi dan juga kemampuan masing-masing supaya satu tim boleh bergerak dengan lebih jauh. Selain daripada Orange Esports, satu lagi pasukan yang membawa nama negara dalam kejohanan ini ialah pasukan Todak yang juga merupakan juara MPL Malaysia musim ke-9. Dengan sokongan penuh daripada penyokong tanah air, pasti dapat membakar semangat pemain untuk terus memberikan yang terbaik. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan hebat pasukan Malaysia, Orange Esports dan Todak bersaing dalam kejohanan luar biasa ini dengan menonton stream langsung MSC 2022 di tonton.com.my/MSC 2022. Demensia bermaksud penyusutan dari segi kemampuan minda. Ini turut merangkumi masalah kehilangan ingatan, kekeliruan, perubahan kepribadian dan penurunan kemampuan berfikir. Demensia juga dianggap sebagai satu proses penuaan yang normal dan tidak dapat dielakkan. Sebahagian daripada pesakit demensia kurang atau tidak berupaya melakukan aktiviti-aktiviti harian. Mereka juga sukar untuk menyelesaikan masalah atau mengawal emosi, malah turut memerlukan penjagaan dan pemantauan yang rapi, terutama daripada orang sekeliling. Pada tahun 2023, warga emas diramalkan bakal meliputi sekitar 15% daripada jumlah penduduk negara ini. Seiring dengan pertambahan populasi warga emas, penyakit demensia dijangka akan meningkat sehingga 312% menjelang tahun 2050. Peningkatan sebanyak 3 kali ganda ini secara tidak langsung menunjukkan Malaysia menghadapi negara penuaan dengan pantas. Menurut Alzheimer's Disease Foundation Malaysia, faktor persekitaran dan gaya hidup turut menyumbang kepada peningkatan kes demensia di Malaysia. Persoalannya, adakah rakyat Malaysia bersedia menghadapi situasi ini? Itu dia tadi kita kongsikan bersama dengan anda sedikit laporan berkaitan dengan demensia yang bagaimana ianya akan melibatkan fungsi ataupun populasi di Malaysia sendiri. Betul. Kabarnya 3 kali ganda sehingga menyebabkan Malaysia merupakan negara yang cepat kepada proses penuaan. Kalau dilihat demensia ni kalau di luar negara ianya boleh dianggapkan sebagai salah satu daripada gejala yang mereka takuti. Yang pertama kita takut sakit kanser, sakit jantung dan di negara-negara moden mereka rasakan gejala demensia ni boleh jadi serius. Jadi kita nak berikan penekanan dekat Malaysia ni sebab apa? Sebab kalau kita lihat daripada segi kajian
ada di antara kita yang mungkin tidak tahu bagaimana caranya untuk kita nak mengendalikan pesakit-pesakit yang ada gejala demensia ini. Ya, jom kita terus sahaja ke perbincangan bagaimana untuk kita mengendalikan mereka yang akan alami situasi ataupun kondisi ini. Bersama dengan kita di talian Profesor Madya Dr. Fariza Hairi, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan, Fakulti Perubatan Universiti Malaya KL. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, cantik suaranya. Cantik juga orangnya. Okey, jom kita juga bersama dengan individu di sebelah saya ni. Kita bawakan Puan Wan Salbiah Miur Yahya ataupun lebih selesa dengan Puan B lah ya. Kak B boleh. Kak B. Okey, Kak B pun boleh. Okey, Kak B berwarna ungu hari ni. Kak B ni kita bawakan kerana Kak B merupakan penjaga di satu pusat iaitu pengasas Zara Aisyah Care Center. Betul Ani. Ya, bukan sahaja jaga warga di situ tapi jaga ibunya juga di sana. Jadi banyak sebenarnya perkongsian yang bakal Kak B kongsikan bersama dengan kami. InsyaAllah. Betul. Jadi sebagai seorang penjaga, kejap lagi kita nak tanyalah kan mungkin macam mana cara untuk kita nak tackle yang mana ada demensia ini. Kita nak tanya dululah kepada Profesor Madya Dr. Farizah. Secara amnya mungkin untuk kita nak senang fahamlah bagi penonton MHI pada hari ini, boleh cerita sikit tentang demensia ini ataupun kita ni kalau orang Malaysia ni lebih kita nak faham nyanyuklah ataupun dalam bahasa di tempat-tempat lain ada pikun, ada bobok di Sarawak sendiri. Jadi sebagai permulaan mungkin doktor boleh kongsikan tentang terma demensia ini terlebih dahulu. Silakan doktor. Okey, baik Fazli. Sebenarnya kan demensia ni satu istilah yang umum untuk sejenis penyakit yang pelbagai gejala yang disebabkan oleh kerosakan pada otak. Gejala penyakit demensia ni berlaku dengan berbagai cara yang berbeza bergantung kepada bahagian otak yang terjejas. So dia boleh merangkumi masalah hilang ingatan, penyusutan kebolehan berfikir, kebolehan menyelesaikan masalah pergerakan fizikal, kesukaran berkomunikasi, kawalan emosi, perubahan tingkah laku dan juga personaliti. Jadi bila seseorang itu mengalami demensia, dia akan menjejaskan kebolehan seseorang itu untuk berfikir, untuk menyelesaikan masalah, untuk berkomunikasi, menjalankan aktiviti harian dan juga mengawal emosi dia. Dan ini menyebabkan kesukaran bagi individu yang mengalami demensia itu untuk menjalani kehidupan seharian dia dengan kemampuan kognitif dan pergerakan mereka yang semakin terjejas. Dan kemudiannya ini boleh menyebabkan seseorang itu memerlukan penjagaan jangka masa panjang sekiranya demensia yang dialaminya semakin bertambah teruk. Tadi nampak dalam infografik tu secara ringkas kan kita boleh nampak apa yang simptom-simptom mereka yang menghadapi demensia. Ya. Okey, terima kasih doktor untuk pengenalan awal yang pastinya menambahkan lagi ilmu kita, pengetahuan kita tentang demensia ni. Tapi kita tak berada dalam situasi mengendalikan mereka. Kan, kadang-kadang situasi itu mungkin berbeza, cabaran dia pun berbeza. Mungkin Kak Bin nak kongsikan dengan kami, apa sebenarnya rutin harian mereka bila mereka dah berada pada kondisi kesihatan demensia? Benda pertama yang kita kena tahu adalah kita recognize dulu apa masalah dengan mak ayah kita. Okey. Ini selalu step yang anak-anak miss ataupun carer tu, penjaga tu miss. Sebab bila mak ayah kita berubah kelakuan macam yang doktor sebutkan tadi kan, dia berubah dari segi dia berfikir, dari segi dia bercakap, dia akan ulang perkara yang sama, dia akan buat benda yang sama, dia akan ingat benda-benda yang lalu. So ini adalah perubahan yang besar dalam kehidupan mereka yang drastik. So kadang-kadang anak akan marah dekat mak ayah dia. Apa mak ni macam ni, apa bapak ni macam ni kan. Dia deny. So satu kita kena tahu lagi dulu perubahan mak ayah kita. Bila kita tahu perubahan dan ini adalah penyakit, so senang kita nak tackle dia, senang kita nak handle dia. So kita kena accept. So ini adalah perubahan penuaan ibu kita dan kita juga satu masa nanti akan berada di fasa tu. So kita faham dia lah, kalau dia tanya soalan banyak kali jawab je. Tapi itulah apa yang kita risaukan, apa yang kita takutkan, anak-anak kita ni anggap perkara itu adalah perkara normal ataupun perkara biasa untuk ibu ayah kita yang dah menganjak usia. Dan kita tak tahu bahawa kalau lama-kelamaan kita tidak menangani masalah demensia ini, takutnya ia akan berlarutan, berpanjangan. Jadi ia mungkin akan memberikan kesan yang lebih mendalam lagi. Jadi Kak Bi, bagaimana cara macam yalah kita nak mengetahui, sebab kalau orang yang ada demensia ni dia ada macam ada fasa-fasa tertentu. Macam kita sebagai orang muda Puan Em, apa yang saya baca macam contohlah kita ni
lupa kunci kat mana, spek kat mana, short term memory spek kat atas ni lupa mana. Kerana itu mungkin fasa awal untuk nak dapat gejala ni. Macam mana? Saya memang percaya pada medical. Saya memang sokong 100% kolaborasi dengan medical. So nasihat saya pada diri saya sendiri dan keluarga dan juga pesakit-pesakit saya, anak-anak mereka, bawa jumpa doktor. Sebab doktor akan buat penerangan dengan lebih lanjut. Dan doktor akan beritahu dekat anak-anak ataupun carer tu apa yang dia kena buat untuk menerima situasi itu. Sebab dia perlu jagaan khusus. Contohnya, mak ayah kita yang menghidap demensia ni, dia tak nak mandi. Tak tahu kenapa. Memang famous. Dia tak nak mandi, dia lupa makan, dia lupa solat. Lupa segala-galanya. So bila kita bawa pergi jumpa doktor, mereka dah validate, kan, dah diagnose pesakit penyakit ibu bapa kita tu. So kita pun dengan hati terbuka, kita kena terimalah. Dan kita kena adjust. Mereka takkan boleh adjust. Kita kena adjust. Baik, itu dia. Doktor, ini menjadikan saya nak bertanya, bila kita nak kawal sesuatu keadaan kondisi kesihatan pasien tu, kita tahu yang mungkin perlu diberikan ubat sedemikian-semikian. Tapi bila kondisi seperti demensia ni, kita tak tahu macam mana dia kawalan dia dari sudut ni. Jadi secara kalau contohnya ada individu yang pergi dan mendapatkan konsultasi daripada doktor, apa yang selalunya dinasihatkan kepada mereka jika mak dia memang dah confirm diagnose ada demensia? Ya, seperti apa yang tadi saudari mention, memang betul demensia adalah sejenis penyakit. Ia bukan sesuatu yang normal. Itu pertama sekali kita kena tahu. It is not a normal aging process. And untuk kita nak mengelakkan atau mengawal dia, kita kena buat pendekatan secara pencegahan. Pencegahan demensia ini sepatutnya adalah sepanjang hayat. Dan setelah kita buat ujian saringan tu, kita biasanya buat cognitive function, nak tengok memory, processing speed, attention, language, reasoning and problem solving. But the main idea is actually life course approach towards dementia prevention. Maknanya sebab kita tahu orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, dia punya kebarangkalian untuk mendapatkan demensia di peringkat usia lanjut adalah kurang. So kita punya education tu, kita make sure anak-anak tu diberikan pendidikan awal. Macam hari ni kan SPM punya results keluar kan. So kalau semua orang mempunyai pendidikan yang at least minimum 17 until usia 17 tahun. So in that case, dia punya memory kita boleh reserve dia punya cognitive function. So itu antara satu cara pendekatan pencegahan demensia daripada peringkat awal. Keduanya, kita kena tahu risiko-risiko orang yang mendapat demensia adalah biasanya dari ada pelbagai faktor yang boleh membuatkan seseorang tu lebih risiko, lebih risk untuk mendapat demensia. Contohnya mereka yang ada penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung. So mereka yang mempunyai penyakit-penyakit ni, kita kena pastikan penyakit dia tu terkawal. Yang darah tinggi, dia makanlah ubat. Pastikan dia ambil prescription yang doktor berikan. Dia buat aktiviti fizikal. Make sure dia punya lifestyle, healthy lifestyle. Sekiranya mereka merokok, berhentilah merokok. Sebab merokok ni adalah salah satu risk factor yang boleh diubah. Kalau kita tak merokok, kita boleh elak seseorang itu daripada mendapat risiko demensia di kemudian hari. So mereka yang hisap rokok, pastikan mereka dapat rawatan, ataupun kalau dia nak berhenti merokok tu lebih baik, sebab kita ada perkhidmatan berhenti merokok di seluruh Malaysia, di semua klinik-klinik kesihatan. Dan antara lain-lain pendekatan yang tadi saya mention adalah life course approach, is that dari peringkat akhir tu, kita punya sokongan sosial tu sangat penting. Our sokongan sosial dari segi sokongan keluarga, seperti apa yang Puan tadi mention kan, anak-anak kena faham sokongan keluarga, sokongan masyarakat, sokongan jiran tetangga, dan juga availability of servis-servis perkhidmatan kesihatan di luar sana. Okey, baik. Terima kasih doktor. Kita juga nak bertanya kepada Kak B. Macam sekarang ni mungkin ada lagi pendapat-pendapat yang skeptikal dengan menghantar warga-warga tua mereka yang dah ada kondisi kesihatan seperti ini di rumah warga jagaan dan sebagainya. Tapi sebenarnya mungkin itu adalah satu option yang terbaik sebab mereka sendiri tak tahu bagaimana cara yang terbaik untuk mengendalikan situasi ini. Pada pendapat Kak B sendiri,
kalau melihat kepada situasi yang ada lagi pandangan skeptikal yang boleh diringkaskan? Masih ada. Masih ada. Tapi saya selalu educate mereka, sekarang ni bukan pandangan orang yang kita nak utamakan. Kita nak utamakan ibu bapa yang penyakit demensia tu. Kerana mereka dah tak boleh buat decision, mereka dah tak boleh uruskan diri sendiri. So kita letak dalam satu kompartmen pandangan stigma mereka tu yang negatif tu, tapi kita utamakan apa yang perlu untuk ibu bapa yang mengalami penyakit demensia ni. Stigma, well, orang boleh cakap apa sahaja. Ya, tapi the most important thing kita kena priority. What is our priority sekarang ni? Untuk pastikan dia sentiasa sihat, untuk pastikan dia sihat macam bersih, doktor cakap tadi kan. Sebab dia tak mampu nak uruskan diri sendiri, makan pakai dia, sebab dia kena ada healthy lifestyle. Kalau dia tak ada healthy lifestyle, kadang-kadang kita takut dia punya penyakit makin merosot. Harus diingat, pesakit demensia ni dia ada penyakit-penyakit lain. Betul. Dia ada jantung, dia ada darah tinggi, dia ada penyakit yang berangkai-berangkai tu kan. So kalau dulu mereka sihat, fikiran mental mereka okey, mereka boleh jaga penyakit mereka tu, makan ubat on time, semua on time kan. So maknanya dia boleh minimize. Tapi sekarang dah tak boleh. Okey, tapi yang mana yang menjaga orang ada demensia ni memang perlukan banyak kesabaran ya Kak Bi kan. Okey, kita nak bersama dengan doktor, mungkin ini soalan daripada kami sebab kita kesusahan masa. Apa mungkin nasihat yang mungkin boleh diberikan kepada kita semualah agar kita semua caknalah tentang demensia ini, dan seawal usia berapa sebenarnya yang harus kita fahami, sebab ada orang cakap demensia ni ketika usia kita dah warga emas dan sebagainya, tapi kita tak sedar bahawa 40-an pun dah boleh juga terkena dengan demensia ini. Silakan doktor. Ya, betul. Demensia ada juga boleh berlaku kepada mereka yang berusia kurang daripada 60 tahun. Tapi apa yang saya tekankan tadi adalah pencegahan itu lebih baik daripada mengubati. Maknanya kita kena pastikan kita sentiasa menjaga kita kesihatan, mencegah sebarang penyakit demensia ni dilaksanakan sepanjang hayat kita daripada peringkat awal. So make sure kita punya lifestyle healthy agar kita sentiasa kekal ceria sepanjang usia, dan kita tahu dia punya penentu utama kualiti kehidupan seseorang adalah mempunyai kesihatan fizikal dan kesihatan mental yang optimum kan, yang optimum dan terbaik. Dan bila seseorang tu physically and mentally healthy dan sihat, maknanya dia boleh melaksanakan apa-apa aktiviti yang mereka nak laksanakan lah. Baik, so doktor. yang paling penting, kita kalau ada seseorang tu mempunyai demensia, kita perlu hulurkan bantuan dan sokongan kepada individu demensia ni supaya kehidupan mereka lebih baik dan lebih ceria. Ya, baik. Terima kasih banyak-banyak doktor. Banyak sebenarnya perkongsian kalau dari awal tadi anda ikuti kami. Profesor Madya Dr. Farizah Hairi, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan, Fakulti Perubatan Universiti Melaya KL. Dan juga terima kasih Kak Bi bersama dengan kami. Kita harapkan ini adalah jasa yang berterusan. InsyaAllah. Dan macam manalah kita tua nanti kan? Itulah, kita tak tahulah. Terfikir. Jadi macam doktor katakan tadi, pencegahan sepanjang hayat. Elok kita mencegah dahulu. Okey, baik, terima kasih Kak Bi dan juga doktor. Okey, kita nak berhenti berehat. Lepas ni banyak lagi perkongsian pastinya di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini, dan kita nak berjengah ke Hari Raya Aidiladha, dan sudah pasti ada di antara kita yang macam bercadang. Ingat tahun ni rasa macam ada rezeki sikit kan, ada duit lebih sikit nak menunaikan ibadah korban. Jadi dengan itu, terus saja kita ingin bercakap tentang sumbangan.com. Bersama kami di studio sekarang ini, kita bersama dengan di hujung sana berbaju hitam si kacak kita, Encik Zarif Johor, pengasas sumbangan.com. Terima kasih datang. Dan di sebelahnya tak lain tak bukan, tak perlu untuk kita kenalkan lagi. Kita bersama dengan Dai Izhar Nazri, pendawas selebriti kita. Baiklah, mungkin nak memberikan pengenalan lah tentang sumbangan yang diberikan ini, iaitu sumbangan.com. Sebab difahamkan baru setahun lebih ya. Betul. Jadi mungkin boleh ceritakan apakah itu sumbangan.com dan mungkin kelebihannya. Okey, basically sumbangan.com ni adalah sebuah platform digital yang kami wujudkan untuk buat kebaikan. Baik. So dia started dengan sedekah, kemudian kita bila ada keperluan ibadah-ibadah tertentu, contohnya ni ibadah haji ni, ada yang buat haji, jadi yang tak pergi haji tu boleh buat ibadah korban. Jadi kita memudahkan untuk kebaikan tu dilaksanakan. Kita cipta sebuah platform ni, jadi bila orang nak beli contohnya dalam spesifik keadaan ni nak buat ibadah tu lebih mudah lah. Jadi kita di sumbangan.com tu kita ada sedekah, kita ada korban, kita ada akikah,
kita ada zakat, ada wakaf. Dan kita akan perbanyakkan lagi, insya-Allah. Mungkin akan datang akan ada pakej umrah, akan ada pakej haji dan sebagainya, insya-Allah. Jadi segalanya dalam satu platform. Platform yang bukan saja ada semua, mudah, telus dan sistematik. Itu yang paling best sekali lah. Saya rasa sekarang ni pun dah boleh cubalah sumbangan.com. Sumbangan.com. Okey, boleh cerita kat sana. Okey, kita nak tanya kepada Da'i Izzah sendirilah. Mungkin boleh cerita sikit tentang kesedaran dan juga mungkin permasalahan untuk kita nak menjalankan ibadah korban dalam masyarakat kita ni. Sebab sekarang ni pun ada skema-skema juga ni, kan, nak menipu dan sebagainya. Dan juga mungkin boleh ceritakan sikit apakah sebenarnya pengertian ibadah korban itu sendiri. Okey, terima kasih. Pertama sekali saya nak wawarkan kepada semua berkenaan dengan hukum untuk kita buat ibadah korban ni. Baik. Ibadah korban ni dia adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut sunat ni, orang fahaman orang adalah okey, buat dapat pahala, tak buat tak apa. Tapi silap. Buat dapat pahala, tak buat rugi sangat. Itu sepatutnya pendefinisian sunat muakkad ni. Dan juga dia boleh jatuh kepada wajib bila kita bernazar untuk nak berkorban. Tetapi berbeza pula dengan kategori orang yang dia ni mampu. Memang mampu dari segi kewangan dan sebagainya, mampu. Tapi tak buat. Apa ancaman Nabi dalam hadis riwayat Ahmad? Nabi sebut kalau ada orang yang dia ni ada kemampuan untuk buat korban tapi dia tak berbuat, maka janganlah dekati tempat solat kami. Nabi tak nak dekat dengan orang-orang yang macam ni. Jadi kalaulah kita yang sedang menonton ni ada kemampuan untuk keluarkan duit, korban duit untuk buat korban ibadah korban tahun ini, maka keluarkanlah. Sebab kita purpose kita nak buat korban apa, Fazli? Adalah untuk kita nak sukakan Allah. Itu purpose pertama. Dan dalam hadis Nabi riwayat Tirmizi, Nabi sebut dengan jelas, kebanyakan ibadah-ibadah dalam Aidil Adha yang paling Allah suka, paling Allah cinta sekali dalam banyak-banyak adalah menumpahkan darah, yakni berkorban. So kalau kita nak sukakan Allah pada hari raya korban pada tahun ini, maka tumpahkanlah darah, yakni buatlah korban. Itu benda yang memang kita kena firm, kena faham benda tu. Jadi bila sebut korban ni, benda yang bukan senang, bukan benda yang bukan mudah. Sebab apa? Sebab kalau kita nak keluarkan duit untuk diri sendiri, contoh tukar spoiler kereta, tukar sport rim kereta, mungkin mudah buat kita. Tapi untuk keluarkan untuk agama, tak cerita orang lain, kita sendiri pun berat. Sebab apa? Sebab benda tu tak nampak depan mata. Tetapi Nabi sebut dalam hadis yang sama, binatang-binatang korban ini akan datang di akhirat nanti dengan tanduk, dengan bulu dan dengan kukunya, ada kat depan kita jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, manusia ini berkorban untuk engkau masa kat dunia dulu, selamatkanlah dia. Ini yang kita nak. Sebab tu benda ini pengorbanan sebab tak nampak depan mata. Keluar 499, keluar 500, keluar 1000, tapi tak nampak depan mata. Tapi sebab menguji keimanan kita, pengorbanan kita untuk nak tak berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa anda semua mungkin dah terbuka hati sekarang ni ingin melakukan ibadah korban. Jadi kita ada satu platform ni, kalau ada dari kita yang nak menjalankan ibadah korban ni, kita nak tanyalah kepada Cik Zarif kita, apakah mungkin kelebihan anda kata kalau kita ni mengerjakan ibadah korban ini menerusi sumbangan.com ini? Fazli, macam Da'i sebut tadi, kalau dia berat, mungkin satu kesukaran lah. Tapi di sumbangan.com kita dah mudahkan proses dan kita murahkan dia. Dan kami jamin juga kalau kata kami dah gagal membuktikan, memberi bukti video ataupun gambar proses penyembelihan tu, kita refund balik duit. Itu jaminan kita. Sebab kalau kadang-kadang ada orang yang mungkin buat terlalu murah, dan sebab bukan kita nak menafikan orang lain buat, tetapi apa pembuktian dia. Mungkin ibadah tu selesai, tetapi pelaksanaan yang sebenar-benarnya tu mungkin dia kuatari rasa was-was dan sebagainya kan. Jadi kalau kita di sumbangan.com ni, kita sediakan kemudahan itu dengan macam saya sebut tadi lah, mudah, telus dan sistematik. Kita memang ada wakil kita di sana yang memang memantau, melaksanakan proses. Dan daging kurban ni juga satu bahagian tu serendah 449. Tadi kata spoiler kereta mungkin 1000 kot. Tapi ini setahun sekali. Pada kadar 449 tu saya rasa satu jumlah yang sangat wajar lah. InsyaAllah. Okey, serendah 449 dan ada pilihan korban di sini, ada unta, lembu, kambing dengan harga telah pun disebut tadi. Okey, dan ada ECGL 100% halalan Thaiban. Dan yang paling penting sekarang ini, kita akan sertakan video dan gambar sebelihan akan diberikan. Okey, yang terakhir ini mungkin Da'i Izzah boleh kongsikan kepada penonton kenapa agaknya mereka harus melakukan ibadah korban untuk tahun ini menerusi sumbangan.com. Okey, baik. Secara ringkasnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita nak buat korban ini perkara yang berat, tetapi telah pun ada media-media yang mudah. Bahkan inilah sebenarnya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kau dah ada kemudahan untuk buat korban. Kan mungkin nak cari mana satu yang trusted dan mana satu yang halal, mana satu
sesuatu yang dimudahkan, maka dah ada depan mata kita kaedah, cara, platform untuk kita nak buat korban dengan mudah. Maka tuan-tuan dan puan, inilah antara perkara yang kita provide pada masyarakat untuk nak mula berkorban. Siapa tak pernah buat korban tak pernah buat korban seumur hidup, apa kata tahun ni bersama dengan Semangat.com, mulakan dengan Semangat.com. Mulakan pada hari ini korban dengan harga yang termurah serendah RM499 sahaja menerusi Sumbangan.com. Terima kasih kepada kedua-duanya, Encik Zarif Johor dan juga Dai Zaha Nazri. Okey, Sumbangan.com harus diingat. Okey, Malaysia hari ini ingin berhenti berat seketika. Kejap lagi banyak lagi pengisian. Terus kekal tengok kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini untuk 16 Jun ini jam 10.18 pagi. Kepada anda semua, ini adalah peluang yang baik. Sebab apa saya cakap peluang yang baik? Peluang untuk kita bina pendapatan sampingan. Di rumah ataupun di mana sahaja anda berada, sekarang memang tak cukup untuk satu kerja kan? Jadi inilah peluangnya yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Terus saja kita bersama dengan yang cantik-cantik di sebelah saya ni, Eksekutif Strategi Pemasaran yang terdiri daripada Cik Ain Izzati kita di sebelah saya. Dan di sana tu Cik Filzah Zirah. Okey, Ain dan juga Filzah. Hari ini katanya nak berkongsi bagaimana kita semua ni ada peluang untuk membina pendapatan. Tapi sebelum tu nak memperkenalkan produk anda iaitu YouBaby. Jadi silakan Ain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Cik Anil dan juga penonton-penonton Malaysia hari ini. Okey, YouBaby ni adalah satu produk penjagaan bayi untuk dan juga ibu. Boleh digunakan seawal sehari kelahiran. Okey, produk-produk newborn YouBaby terus boleh pakai. Ya, betul. Produk-produk YouBaby ni kita khususkan khas daripada bahan-bahan natural yang sangat premium. Jadi ianya memang sangat selamat nak digunakan untuk bayi-bayi yang baru lahir itulah. Okey, jangan risau sebab YouBaby telah mendapat sijil lab test dan juga SIRIM di mana ianya membuktikan bahawa produk-produk YouBaby ni selamat digunakan dan bebas daripada bahan-bahan kimia. Ya, itu yang paling penting sekali. Kena selamat untuk digunakan. Mungkin Filzah pun nak terangkan juga kepada kita apa keunikan dia. Sebab kalau kita nampak sekarang dah banyak sangat kan produk baby dan juga ibu di luar sana. Mungkin keistimewaan produk YouBaby sendiri. Apa dia? Okey, untuk part keistimewaan ni, Encik Puan Ain lebih pakar. Jadinya Puan Ain boleh okey, Ain nak terangkan. Silakan. Okey, untuk produk-produk YouBaby ni selamat digunakan sebab kita proses dia daripada bahan-bahan natural yang premium. Jadi untuk kita ada macam penonton boleh nampak sekarang ni kita ada 4 rangkaian produk utama secara keseluruhan. Di mana yang ini adalah YouBaby cream. Di mana cream ni dia tak panas, tak melekit. Jadi ianya sangat sesuai digunakan untuk kegunaan harian bagi menggantikan minyak telur. Okey, maknanya dia boleh pakai di bahagian perut, belakang dada, antara poin-poin yang tertentu untuk baby. Ya, betul. Tapi jangan lupa juga orang dewasa pun boleh guna juga YouBaby cream ni. Sebab dia organik kan? Dia bahan-bahan semula jadi. Okey, selain daripada tu? Selain daripada itu, saya nak sharekan juga kepada para penonton hari ini, kita ada shower gel di mana ini adalah produk mandian bayi yang sangat sesuai digunakan pada bayi. Sebab shower gel ni, apa yang best tentang shower gel ni, dia tak berbuih. Lepas tu dia tak pedihkan mata sebab kita tak ada mengandungi paraben dan juga SLS. Jadi memang boleh lembutkan kulit bayi lah. Okey, selain itu juga, macam penonton boleh nampak sekarang ni adalah YouBaby serum. Dia comel je macam ni kan, tapi penggunaan dia sangat baby pun dah ada serum jangan main-main. Penggunaan sangat jimat untuk 1 bulan penggunaan. Ianya walaupun dia bertekstur minyak, tapi dia cepat meresap dekat dalam kulit. Fast absorb lah. Dia jadi betul. Macam layer dia tu senang je masuk. Boleh pakai di semua bahagian. Ya, daripada rambut sampai hujung kaki. Jangan lupa juga sebab YouBaby serum boleh digunakan sebagai massage oil. Massage oil. Okey. Dan kabarnya YouBaby juga memberikan peluang kepada mereka di luar sana untuk menjana pendapatan. Jadi bagaimana caranya? Betul tu. Okey, kita sudah maklumkan sekarang ni ekonomi tak menentu, ada kalanya barang harga naik kan. Okey, YouBaby ada sediakan peluang untuk jana pendapatan, terutama sekali untuk suri rumah yang nak bantu suami kan. Ibu-ibu tunggal dan juga maybe ada juga penjawat awam yang nakkan extra income. Okey, YouBaby ada sediakan satu platform yang sangat mudah untuk mereka ni jana pendapatan bersama YouBaby. Okey, alhamdulillah setakat ni YouBaby telah memiliki lebih kurang 3,000 orang pengedar di seluruh Malaysia dan tahun ini kami sasarkan untuk melahirkan lebih 5,000 orang pengedar. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Okey, bagaimana cara yang terbaik untuk mereka ni senang kontak kalian semua nak menjadi pengedar sah YouBaby?
Okey, sebelum tu saya ceritakan tentang kelebihan lah kalau jadi pengedar UAB. Silakan. Okay. Yang pertama sekali, kita pengedar yang berdaftar dengan kita akan dapat sistem ID secara percuma. Di mana sistem ID ni digunakan untuk rekod jualan pengedar ni secara atas talian, iaitu sangat mudah, cepat dan juga bersistematik. Yang kedua, kita juga ada kelas coaching bersama founder sendiri, itu yang bestnya. Di mana founder akan sharekan berkaitan dengan sales dan juga marketing. Yang ketiga, kita juga ada material marketing, di mana pihak UBaby sendiri sediakan material marketing setiap hari untuk pengedar ni posting dekat media sosial. Hanya perlu copy and paste saja, tak perlu buat pada pening. Yang keempat, kita juga ada sediakan reward setiap bulan, di mana untuk pengedar yang buat sale lebih luar biasa lah kan, untuk sebagai tanda penghargaan. Macam mana kita nak jadi pengedar tu? Boleh sahaja hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Kita ada harga yang sangat special hari ini, bermula daripada serendah RM30 sahaja. Dan untuk ejen serendah RM320 sahaja. Dan untuk stokis kawasan serendah RM3,000 sahaja. Ada lagi yang special tau. Silakan. Untuk 3 orang pendaftar yang terawal berpeluang untuk mendapatkan shilling emas secara percuma. Penonton di rumah sana, cepat-cepat hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda dan jadi 3 orang pendaftar yang terawal. Ini adalah antara harga ataupun rate package yang sekarang hari ini. Kalau sebelum-sebelum ni tak dapatlah harga ni. Bila dah masuk MHI, inilah peluang anda untuk grab. Cepat-cepat hubungi. Dan kali terakhir, bagaimana untuk mendapatkan barangan UBaby? Hanim, silakan. Saya nak kongsikanlah untuk para penonton di luar sana yang nak dapatkan produk-produk UBaby ni, boleh terus hubungi kami di nombor kaca TV yang tertera di kaca TV anda, dan atau juga dapatkan daripada pengedar-pengedar sah yang berdekatan dengan anda. Itu sahaja? Wah, macam tu Terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada kalian berdua. Sekali lagi, bagaimana untuk ajak mereka follow Instagram, IG, Facebook? Kabarnya ada juga. Silakan. Bagi penonton-penonton kat luar sana, boleh follow kami di IG UBaby HQ dan juga Facebook UBaby, dan juga boleh layari laman sesawang kami di ubaby.com.my. TikTok kan? TikTok. Ada TikTok. Itu yang penting tu kan. TikTok jangan lupa follow UBaby juga. UBaby HQ. Baby siapa lah yang main TikTok tu kan? Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua ni, Ain Izzati Norizan, Eksekutif Strategi Pemasaran, dan juga Filzah Nazira Mat Ghazali, juga merupakan Eksekutif Pemasaran bagi UBaby. Jangan lupa untuk dapatkan, saksikan siaran ulangan kalau anda mungkin nak dapatkan informasi lanjut. Baik, terima kasih kalian berdua. Saya nak lagi kejap pergi ke partner saya tu. Kesian dia seorang-seorang je. Baca surat khabar seorang-seorang. Surat khabar ada 5. Itulah dia, tengah baca surat khabar ni. Ada 5 pilihan akhbar dekat sini. Jadi kita nak bawa kepada anda semua apa yang dalam banyak surat khabar ni, apa yang menjadi pilihan kami di Malaysia hari ini. Semalam ada di antara kita yang tak sempat nak masuk ke pejabat. Sebab ada permasalahan sedikit lah berkaitan dengan pengangkutan awam ini. Saya nak bacakan di berita harian di muka surat 16. Stesen LRT sesak teruk, ramai lewat masuk kerja. Ini yang dipaparkan. Sebab apa? Sebab kita lihat dekat sini antaranya ada eskalator rosak. Jadi pengurangan kekerapan perjalanan tren antara punca berlaku kesesakan di stesen-stesen MRT. Ada lebih kurang 50% di antara kita yang masuk kerja lewat, ada yang tak sempat pun nak masuk ke pejabat dan sebagainya. Jadi permasalahan ini harus diselesaikan dengan segera. Tetapi ini perkara yang mungkin kita tak mahu baca lah. Tapi hari ini, bermula pada hari ini, di akhbar Cosmo. Saya Cosmo. Ke Metro. Di akhbar Metro hari ini. Pembukaan stesen MRT. Betul-betul. Boleh kongsikan terus. Ini rentetan daripada cerita kita kan? Betul. Ini MRT laluan Putrajaya dibuka, iaitu laluan sepanjang 17.5 km meliputi 12 stesen. Kita boleh tunjuk sikit. Boleh diakses oleh pengguna bermula pada hari ini. Ianya akan dimulakan pada pukul 3 petang ini. Jadi saya rasa untuk projek ini telah pun dimulakan beberapa tahun yang lalu. Jadi ramai di antara kita yang tanya dekat Putrajaya punya stesen tu, bila nak buka, bila nak buka, apa cerita kan? Kalau anda nak tahu cerita lanjut yang tak ada dekat sini, MHI juga akan bawakan kepada anda semua. Kerana Fetri sempat ke sana bersama dengan direktur lokasi kita untuk berkongsi bagaimana keadaan dan juga bagaimana pembinaan ini sebenarnya berlangsung sehinggalah ke saat ini. Okey, di Cosmo, halaman hadapan sekali yang menarik untuk dikongsikan.
cerita dia tak menarik tapi ini adalah realitinya. Malaysia lubuk kemalangan. Nak tak nak kita kena terima, inilah headline dia. Jalan berlubang, kesesakan teruk antara faktor berlakunya kematian di jalan raya. Okey, maklumat lanjut ataupun berita lanjut anda boleh dapatkan akhbar Cosmo. Pastinya boleh membuka sedikit mata banyak pihak untuk memastikan Malaysia ini tidak lagi menjadi lubuk kemalangan. Betul tu. Okey, dan di akhbar NST pada hari ini seperti mana yang anda lihat di sini, ianya ada kaitan dengan kes isu berkaitan dengan 1MDB, Kept in the Dark. Okey, jadi anda boleh bacakan di NST pada hari ini. Banyaklah cerita-ceritanya. Antaranya di bawah ini cerita berkaitan dengan kes COVID-19 yang semakin lama pun semakin menurun. Alhamdulillah. Okey, kita nak mengambil kesempatan ini untuk ucapkan syabas dan juga tahniah kepada mereka yang telah pun mendapat keputusan cemerlang ataupun sebaliknya. Apapun ini bukanlah pengakhiran. Betul? Ini baru permulaan anda untuk melihat kepada dunia yang lebih besar, peluang yang lebih besar. Betul. Untuk anda semua. Jadi lepas ini anda kena lihatlah cabaran apa kan, apa yang anda ingin lakukan selepas anda dapat keputusan SPM nanti. Okey, nanti kita akan jumpa pada hari esok iaitu Jumaat. Perkongsiannya jangan lupa untuk saksikan bersama dengan kami untuk kita bawakan tentang kawasan Damansara ke Kampung Batu KL. Betul. Bersama dengan Cik Ahmad Fitri Yahya kita ya. Okey, sekaliannya di Malaysia hari ini pada esok hari. Untuk hari ini saya Fazli Fuad. Saya Ani Mizati. Assalamualaikum dan jaga diri. Ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.